Kita semua pernah ke bangku sekolah dan pasti ada seorang guru yang kita sayangi kerana ketekunan dan keprihatinannya yang istimewa terhadap kita. Selain memastikan kita fahami subjek yang diajar, guru juga memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter murid-muridnya. Hari ini kita akan menampilkan dua orang guru yang mengamalkan pedagogi yang berbeza tetapi efektif demi menambat hati pelajar mereka. Ikuti saya kenali wira kita minggu ini. Engkaulah cahaya, inspirasi kami. Kau buat yang terbaik untuk semua kami. Pasti masa yang kau berikan bekalan masa depan. Suatu motivasi untuk semua gerak ke hadapan. Ini dedikasi untukmu, hadiah dari kami, ikhlas buatmu. Tidak kira apa saja, kau luangkan masa untuk bangunkan semua. Terima kasih wira-wiraku, dengan sepenuh hatimu engkau sanggup. Dengan sepenuh jiwa, kau cahaya dan inspirasiku. Kita. Pada September lalu, Cikgu Irawati Sukaimi menerima anugerah Presiden untuk guru-guru atau juga dikenali sebagai President's Award for Teachers atas sumbangannya sebagai guru seni halus selama 26 tahun. Kejayaan itu diraih berbekalkan kecekalan hidupnya yang telah mencorak dan mewarnai perjalanannya. So Aloysius, let's hear from you what you have about your artwork. I used a medium of soft pastels and my object was a capsicum. I added some highlights and stuff. Apa kepuasan yang anda dapat daripada mengajar seni halus? Seni halus telah membuka mata saya untuk melihat isu-isu di dalam masyarakat dan tentang apa yang berlaku di sekitaran kita, dan seniman dapat meluahkan perasaan mereka, emosi mereka, pendapat mereka tentang isu-isu ini dengan cara yang sangat pintar, dan saya mahu memberi peluang itu untuk pelajar-pelajar saya supaya mereka dapat meluahkan apa yang di dalam isi hati mereka tentang pengalaman mereka, supaya ia menjadi satu lagi sumber untuk mereka berekspresi, berkarya. Saya dengar dahulunya anda tidak minat dalam bidang seni halus, tapi sekarang anda sudah minat. Kenapa dahulunya anda tidak minat? Waktu di bangku sekolah dulu, saya ingat lagi guru-guru seni halus saya memberi kami kangkung, cili untuk dilukis, dan untuk saya benda tu semua tak bermakna. Sebab tu saya tak tahu kenapa saya perlu melukis bawang, kangkung tu semua. Jadi saya rasa itu sajalah, saya tak nak buat art lagi selepas tu. Oleh kerana pengalaman saya sebagai seorang pelajar tidak memuaskan dahulu, sekarang sebagai seorang guru, saya memberikan lebih banyak wadah untuk pelajar saya mempamerkan bakat yang mereka ada dan memberi mereka ruang untuk membaiki karya-karya mereka. Saya juga menjelaskan makna di sebalik aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di sekolah. What struck me most about her is she's very loud and outgoing to her students. She's very comfortable with us. She doesn't care what other things about her, and she just wants the best for her students. The thing that struck me the most was she's very patient. Yeah, because every time when we have art, we were actually doing soft pastels, and it was about flowers. So I really didn't understand what it was about and the meaning and the true meaning behind it. Basically, she was just helping me understand and to appreciate why we're doing this. Saya cari cadar. Nak buat apa cara tu? Oh, saya nak berikan hadiah kepada kawan saya. Jadi saya cari cadar yang cantik-cantik. Okey, kat sana ada banyak. Di sana? Okey, boleh. Ni. Banyak ni. Yang queen size. Ini. Dulu kan Ashraf, masa saya kecil-kecil, saya suka sangat pergi shopping center. Habis tu
melawat kat customer service, kan diorang suka lab present. Kat situlah saya selalu tercorok. Tengok diorang bungkus hadiah. Lepas tu dekat rumah cikgu pun adalah kalau macam ada birthday present ke untuk bungkus, cikgu yang bantu. Selalunya tu tugas saya dekat rumah. Cikgu, selain cikgu minat bungkus hadiah ni, apa lagi perkara yang cikgu minat sangat? Dulu kecil-kecil, mak selalu buka radio kan. Almost 24/7 kita dengar radio. Jadi saya terdedah lah dengan juru heba dekat radio dengan lagu-lagu. So teringin nak jadi juru heba. Kenapa? Sebab saya suka dengar suara saya. Saya boleh pilih lagu-lagu yang saya suka dan mainkan di radio. Dan juru heba kegemaran saya dahulu ialah Suarti Ali. Dah lama tu. Veteran. Okey, dah siap? Dah siap. Oh, cantik. Terima kasih banyak cikgu. Kalau saya yang bungkus tak tahulah jadi apa. Cantik. Apa kata sekarang ni kita buat pembayaran? Boleh? Okey. Tadi Cikgu Ira ada ceritakan dengan saya sewaktu muda dahulu cikgu melihat juru jual bungkus hadiah, cikgu ingin menjadi seperti mereka. Dan apabila cikgu dengar radio, cikgu ingin menjadi seorang juru heba. Dan itu semua membawa kepada pengalaman dan pendedahan yang berbeza-beza. Dan apabila kita sebut tentang pendedahan, bagaimana pendedahan dapat membantu para pelajar? Saya rasa sekiranya pelajar didedahkan dengan peluang-peluang yang ada di luar sana, mereka dapat padankan minat mereka dengan cita rasa mereka dan mereka tahu apa yang ada di sana untuk mereka lakukan bila mereka besar kelak. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kenapa anda rasa penting untuk dedahkan para pelajar untuk dapatkan pengalaman baru dan juga membawa mereka keluar daripada ruang keselesaan? Misalnya, dalam kelas fotografi di sekolah saya kenakan pelajar-pelajar saya keluar dari kelas, bertemu dan berinteraksi dengan tenaga sekolah selain dari guru-guru seperti makcik di kantin, pakcik security guard, supaya mereka dapat pelbagai perspektif sebab selalunya mereka bersua tapi tak pernah bertegur sapa. Ya, jadi dengan begitu mereka dapat meluaskan lagi pandangan mereka terhadap community mikro di sekolah. Di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Ternyata bakat seni yang ada pada Cikgu Irawati diwarisi dari ibunya yang mahir dalam pelbagai kerja tangan. Dulu kan Mak, kalau nak buat bunga sirih ni senang Mak ya, lagi rumah kampung banyak ada pokok sirih. Orang tempah buat ini dulu. Buat tempahan, ambil tempahan banyak dulu. Mak dengan bapa pernah cater masak untuk orang kahwin. Mak pun kadang-kadang dia buat bunga telur untuk orang kahwin, gubahan, kadang-kadang buat kuih. Jadi sepanjang saya membesar tu kan, saya gambarkan bapa dengan mak saya ni asyik kerja je lah. Ya. Masa tu umur kakak 20 tahun, mak kakak melahirkan Ira. Jadi jaraknya dalam 20 tahun gitulah. Pasal dah lama tak ada adik kan, jadi ada adik tu macam sayang. Ira dari kecil budaknya keleta. Suka apa je kalau orang ini suruh buat, dia buat. Sampailah sekarang, sampailah dah besar, dah habis sekolah, dah kerja. Apa je yang ini dekat sekolah, dia sanggup. Semua dia angkat tangan. Masa sekolah kindergarten, primary school dulu, bangun je tahu sarapan dah ready. Habis tu nak pergi sekolah, kakak dah siapkan, nak mandikan, ikat rambut 2, tocang 2. Habis tu duduk depan pintu, nanti kakak suap. Mak dengan bapak dah pergi kerja masa tu. Dah tu nanti balik, kakak saya nombor 3 dan nanti akan ulang kaji homework dengan saya. Habis kita kat rumah kadang marah, kau jangan angkat tangan lah, kau asyik angkat tangan, kita susah kat rumah kan. Habis macam mana tak angkat tangan? Bapak dah bilang kalau apa-apa je cica tanya, mesti angkat tangan, sanggup, semua sanggup. Dia macam gitu. Abang, kalau masa tu saya rasa abang saya masih bersekolah, dia buat dia punya artwork kan. Nanti saya baring sebelah dia, nanti dia buat saya tengok, and that captures my interest lah, I think, in art. Very teliti, my brother.
Dan inilah yang orang tua kakak ya ingatkan, kita mesti nak bersabar, nak satu hati. Pasal mak bapak kita bukannya senang dulu. Pasal bapak kerja, mak kerja, gaji bukan seberapa kan. Anak makcik banyak, 6 orang. Macam mana tak kerja keras? Apa kerja, apa yang halal pada situ agama makcik kerja. Makcik buat. Nak membesarkan anak kan. Suami isteri kita memang bekerja samalah. Mak saya, tangan dia tak berhenti. Dia selalu buat itu, buat ini, Macam hari raya. 2-3 minggu sebelum hari raya, nanti dia dah start buat kek lapis. Kek lapis ni makan masa, very long. Nanti dia buat tu layer kek lapis tu. While dia buat tu nanti dia beritahu saya, dah besar jadi cikgu. Jangan jadi tak tentu arah. Jadi cikgu bagus. Nanti tak payah buat macam gini semua, mak buat macam gini tak payah buat. Anugerah Presiden bagi guru ialah sebuah pencapaian terulung buat guru-guru sekolah di sini. Sekitar 3,400 penyertaan telah dicalonkan tahun ini dan hanya 17 darinya terpilih ke peringkat nasional. Anugerah ini mengiktirafkan sumbangan guru-guru bukan hanya dalam bidang akademik tapi dalam membentuk anak bangsa yang cemerlang. Semasa saya mendapat tahu saya dinominasikan atau dicalonkan tu pada bulan Januari tahun ini. Happy lah, balik rumah beritahu mak bapak. Masa tu bapak saya masih hidup. Saya mendapat tahu saya dicalonkan sebagai finalis pada bulan April. Semasa upacara pemberian anugerah tu, sebenarnya dia via Zoom. Jadi saya di rumah tapi mak saya ada dan anak saya buat Zoom in Zoom. Jadi saya boleh salurkan untuk semua family saya yang di luar lah. Semua ada kat situ. Tapi terharulah sebab bapak saya tahu saya memulakan perjalanan tu tapi dia tak ada dekat situ. Bapa kepada Cikgu Irawati, pendorong utamanya, meninggal dunia 2 bulan sebelum penerima anugerah diumumkan. Tak teringgilah gembiranya tu. Rasanya macam syukur sekali pada Allah yang boleh berjaya sampai ke situ. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, Cikgu Irawati membuktikan itu bukanlah penghalang bagi kejayaan yang diinginkan. Selepas ini, Cikgu Ira akan berkongsi pendekatan beliau yang berlainan tetapi berjaya mendapat sambutan baik dari pelajarnya. Dengan sepenuh jiwa, kau cahaya dan inspirasi kuliah kita. Dengan sepenuh jiwa, kau cahaya dan inspirasi kuliah kita. Pelajaran seni halus tidak perlu terhad di dalam kelas darjah saja. Malah sesekali Cikgu Irawati menarik perhatian pelajar keluar darjah untuk lebih memahami konteks seni halus dan mengaitkannya dengan persekitaran kita. Hello, come. Now, please sit down. Apa yang cikgu ingin capai dengan membawa pelajar ke sini? Saya mahukan para pelajar saya melalui proses artistik yang setiap seniman lalui, dari proses menghasilkan idea sehinggalah habis pembuatan sesuatu karya itu. Jadi dengan memberi mereka pengalaman yang mendalam dan menyeluruh, mereka dapat menyaksikan bagaimana idea-idea seniman yang diperjuangkan itu dimartabatkan di dalam satu galeri. Apa kemahiran yang boleh diperolehi dengan membawa mereka ke sini? Saya membawa pelajar saya ke sini supaya mereka dapat mengembangkan daya kreativiti mereka. Mereka dapat mendalami keupayaan mereka untuk menganalisa isu semasa dan menafsirkan sumber-sumber visual di sekitaran mereka. Although you are focused on creating works of art, there is a lot of process and research that goes into conceptualization of artworks. These skills that they've learned of critical and creative thinking is applicable in many other areas, not just in creating works of art. It helps us to have more empathy for the society around us and to understand human beings better. Cikgu Ira orang dia sangat beramah.
senang buat berunding. Kalau saya tak tahu apa-apa, ada masalah tentang dalam segi pedagogi, saya boleh tanya tanpa segan situ, because Cikgu Ira dengan rela suka hati dia boleh mengajar saya. Saya baru habis daripada cuti panjang, so bila saya masuk sekolah, saya betul-betul macam tak tahu nak buat macam mana tau. Because semua pedagogi semua bertukar. So Madam Ira memberi saya bimbingan dan sokongan untuk saya balik semula bekerja. She was sharing this with me that why art is important. She was describing that if a doctor does not have a keen observation skill, he will diagnose the X-ray wrongly and the patient will have a different outcome. And this parable that she described stayed with me, I think, for more than 10 years. Kegigihan Cikgu Irawati dan juga kepribadiannya yang lemah lembut telah menambat hati para pelajar dan juga guru-guru penerajunya. Pada tahun 2017, beliau juga turut dilantik sebagai Zamil di Akademi Guru-Guru Singapura sebagai pengiktirafan di atas sumbangannya. Apa yang terselah tentang Cikgu Irawati yang anda dapat lihat sebagai ketua sekolah? Sepanjang saya mengenali Cikgu Ira di sekolah Mayflower ini, saya merasakan Cikgu Ira merupakan seorang guru atau pendidik yang mempunyai iltizam yang tinggi dan sentiasa memikirkan tentang keperluan pelajar-pelajarnya. Dalam merancang pengajaran di dalam kelas, saya merasakan Cikgu Ira mengambil berat tentang bagaimana beliau memastikan pembelajaran di dalam kelas itu sentiasa bersifat interaktif dan bukan hanya satu hala. Di samping itu juga saya berpeluang melihat bagaimana Cikgu Ira cuba memastikan perkara-perkara yang dipelajari oleh pelajar-pelajarnya di dalam kelas itu dapat dikaitkan dengan isu-isu semasa di dalam masyarakat. Bagi saya secara peribadi ialah bagaimana Cikgu Ira menggalas tugas sebagai apa yang saya panggil mentor atau guru pembimbing kepada guru-guru yang lebih muda di dalam jabatan beliau. I don't know if you remember from Sec 1, we actually did this gargoyle assignment. Boleh terangkan kenapa menggunakan gargoyle sebagai pendekatan pembelajaran dalam kelas? Pelajar-pelajar saya di Menengah 1 dikenakan membuat patung gargoyle dari zaman medieval dulu. Saya mahu pelajar-pelajar saya memberitahu apakah yang mereka takuti dan bimbangkan supaya mereka dapat menangani perasaan-perasaan ini. Bagi Cikgu Irawati, tugasnya bukan sahaja mengajar seni halus tetapi memberi tumpuan kepada para pelajarnya. Bagaimana pula reaksi Cikgu Irawati apabila salah seorang muridnya yang menghidapi leukemia tidak dapat lagi menyertai kelas seni halus beliau? Pada beberapa tahun yang lepas, saya ada seorang pelajar yang menghidap leukemia. Pelajar ini tidak dapat datang sekolah lagi sebab sesi perubatannya lah memakan masa. Tetapi pelajar ini selalu WhatsApp saya lukisan-lukisannya dan mahu pendapat saya dan mahukan maklum balas. Kadang-kadang sampai larut malam. Jadi saya respon sebab saya tahu keadaannya tidak begitu baik kan. Jadi saya berikan dia lah kata-kata perangsang. Dengan harapan dia dapat meneruskan lagi pembelajaran seni halusnya di sekolah, tetapi umurnya tak panjang. Siapakah Wira dalam keluarga anda? Wira dalam keluarga saya adalah bapa saya, sebab dari kecil lagi saya tidak pernah lihat keringatnya kering di dahi. Dia sangat gigih bekerja untuk membesarkan anaknya 6 orang. Saya rasa bapa saya adalah tunggak kejayaan saya. Dari kecil lagi, dialah penyokong kuat saya. Ada tak nasihat yang mungkin dia pernah berikan yang anda masih berpegang pada saat sekarang? Bapa saya pernah nasihatkan saya, kalau orang tu menimpa kesusahan, jangan tunggu dijemput, mesti datang, mesti tolong. Jadi dari situ
saya tahu betapa pentingnya kita menjaga antara satu sama lain, dan itulah yang saya pegang sampai sekarang. Tadi anda dah bantu saya kan bungkuskan hadiah untuk kawan saya, betul? Dan saya juga ada hadiah untuk cikgu. Boleh tak kalau cikgu bantu saya angkatkan hadiah cikgu dan tunjukkan apa yang saya berikan? Yang itu. Ya, yang itu. Ini baru satu cikgu. Ada satu lagi di dalam itu. Apa ni? Oh no. Apa yang tertulis di kertas itu? Yang ini dari suami saya. Khas buat Ir Tersayang. Tahniah atas anugerah Presiden bagi guru 2020. Semoga terus berjaya dan mendidik dengan penuh dedikasi. Dan dari anak saya, congratulations on getting the PET Award. Oh, Siti, this is my mentee. Salam Ira. My goodness, bunga mekar di dalam taman dipenuhi pohon dan dedaunan. Guru yang arif, lagi budiman, jasa dikenang sepanjang zaman. From parents, your siblings, nieces and nephews, dan cucu-cucu. Apakah perasaan cikgu? Bersyukur. Saya akan perjuangkan kerjaya saya ini selagi saya mampulah. Saya pun ada sesuatu. Untuk siapa? Production crew. Semua di sini saya rasa kamulah Wira sebenarnya kerana memberi inspirasi kepada semua yang akan menonton rancangan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya dari pihak tim Wira juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ira kerana banyak memongsikan cerita dan juga pengalaman cikgu bersama Wira kita. Terima kasih cikgu. Sebagai seorang pendidik, Cikgu Irawati mampu menggunakan pendekatan yang berbeza, pendekatan yang lebih kreatif dan mudah untuk cungkilkan minat pelajar. Dan Cikgu Irawati mampu menjalinkan hubungan erat antara guru dan juga pelajar. Dan apabila ini berlaku, saya pasti murid akan menghargai guru dan secara tidak langsung mereka juga akan menghargai apa yang diajar oleh seorang guru itu. Dan itu adalah keistimewaan Cikgu Irawati yang mampu memupuk minat pendidikan dalam pelajar. Ramai yang boleh digelar guru, namun hanya segelintir sahaja yang dapat mengilhamkan harapan, menyalakan imajinasi dan memupuk rasa cinta dalam pelajaran. Tanggungjawab mendidik tidak terhad di dalam bilik darjah sahaja. Malah, wira kita seterusnya berazam untuk memecahkan siling prestasi mata pelajaran matematik di kalangan masyarakat kita. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai matlamatnya ini? Kita saksikan sebentar lagi.